Alright geng, minggu lepas aku dah tunaikan permintaan korang. Even aku tak nak sembang pasal player yang tak main, tapi sebab nama Ozil dah beribu like, aku layankan juga kan. Dah tu korang punya request. So, minggu ni aku rasa aku nak tukar sikit. Lepas tilik punya tilik, aku rasa nak keluar daripada Premier League. And even this time, aku nak try sembang pasal player-player legend. Asyik cerita pasal striker, midfield, player-player star zaman sekarang, boring. So, minggu ni aku come out dengan satu nama legend yang bagi aku memang dia ni besar gila dalam dunia bersepak. Pemenang UCL, champion kat Itali, tapau semua trofi dekat club level. Cuma sayang, dia punya career international, ending tak ada cun lah aku cakap. So, nama El Capitano, Paolo Milan Maldini. Aku pilih kali ni. Sebab banyak orang bila sembang pasal legend, mesti nak kena attacking player. Aku tak kata benda tu salah. Tapi aku saja nak share pasal defensive player pula. Paolo Maldini ni sekarang umur dia dah 52 tahun. Lagi 8 tahun kalau kat Malaysia dia pencen. Tapi dia dah pun pencen. Sekarang ni dia punya role dalam sepak is the technical director untuk AC Milan. Dalam masa sama dia ni pemilik utama untuk kelab Amerika Miami FC. Kira direction dengan kiblat hidup dia tu still berpandukan bola sepak kan. Bukan dia ada start jual kowe ke kuku ke, bukan. Dia ni jadi first defender menang Player of the Year Award untuk majalah World Soccer. So kira Ballon d'Or yang Cannavaro menang masa 2006 tu, dia satu continuity level art of defender daripada Italia. Cerita bola sepak nanti dulu, kita sembang cerita hidup dia kejap. Paolo Maldini ni dia memang consider darah bola sepak sejak lahir. Bapa dia Cesare Maldini, ex-player and pernah jadi pengurus untuk beberapa kelab dekat Itali and even termasuk AC Milan sekali. Itali national team pun dia pernah pegang juga. Lagi satu, tradisi bola sepak dalam family Paolo Maldini tu kira dia teruskan lah. Anak dia, Christian dengan Daniel Maldini sekarang ni main untuk AC Milan. Aku rasa korang perasan kot yang Daniel tu dah start feature dengan senior team. Tapi bila sentuh bab parents ni, Paolo Maldini punya cerita ni sedih lah. Cesare Maldini dengan bini dia mati masa April dengan Julai 2016. So, kira Paolo Maldini ni hilang mak bapak dalam masa 1 tahun yang sama. Parai tau, kau hilang parents dalam 1 tahun yang sama. Sebelum tahun 2020, Paolo Maldini ni pegang rekod paling banyak penampilan kat Serie A. Tapi, last-last Gigi Buffon dah pecahkan rekod tu. 25 tahun karier bola sepak, Paolo ni collect lebih kurang 25 trofi lah juga aku rasa. Daripada zaman European Cup sampai ke UCL, Intercontinental Cup, FIFA Club World Cup, semua dia collect. Serie A tak payah cakap, ada 7. Tapi aku pernah cakap Serie A tu lubuk player tua. Sebab apa? Ada bukti dia. Paolo Maldini dia menang defender terbaik UEFA and Serie A masa tahun 2004. Masa tu umur dia dah 39. Kau bayangkan 39. Kat Malaysia kalau umur 39, silap-silap kau dah buka Tom Yam ataupun kedai car wash. Tu je. Syukurdan dengan Indah Putra, itu level lain. Jangan sentuh lebih-lebih. Kot ada yang tak pernah tahu style Maldini kan? Okey, aku ni pernah lah sempat tengok dia main tu masa aku kecil-kecil. So Maldini ni dia terkenal sebab dia punya baca game tu baik tau. Man marking dia pun mantap. Tu bila duduk center back. Tapi bila duduk left back, dia punya crossing ngam juga. Sebab tu kat Serie A, dia tetap ada assist juga through crossing. Kira ada juga benda tu. Kau imagine Rio Ferdinand pernah ngaku Paolo Maldini tu idola dia. Bukan takat Rio Ferdinand tau. Charles Puyol pun pernah ngaku benda sama. Sampai dia pernah join Milan semata-mata nak main dengan Maldini. Puyol tau, yang tolak pisang daripada Pique dulu tu. Perjalanan karier Paolo Maldini ni start tahun 1984. Time tu dia dah menang Coppa Italia Primavera. Okey, kira kalau nak senang faham, time tu dia dah menang Piala Presiden lah kalau kat Malaysia. Tapi time tu umur dia 17 tahun, dia dah start sarung jersey nombor 3 bapak dia punya kat Milan. Cuma yang rare, dia start as a right back time tu. Lepas tu baru tukar pergi left back sebab dia punya ability lebih kepada left back walaupun dia ni kaki kanan. Jarang kita jumpa tau left back kaki kanan ataupun right back kaki kiri. Tapi Paolo Maldini left back kaki kanan. First league title dia dapat season 1987-88. Time tu Milan bawa Arrigo Sacchi. Masa tu squad Milan memang orang panggil immortal lah. Paolo punya nama time tu kecil je. Tapi kalau kau tengok list lain, rabak mat. Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten. Lepas tu ada Carlo Ancelotti. Kau bayangkan punya excited squad masa tu. Okey, lepas tu dekat defensive line, Paolo Maldini dia pairing dengan nama-nama otai kat Milan. Season tu Milan bolos 14 gol je kat Serie A. Tapi bila Franco Baresi pencen, time tu Paolo ni dah start dia punya partnership dengan Alessandro Nesta. Awal-awal pairing ni memang duduk nombor 2, nombor 3 je kat Serie A. Tapi European Cup menang back to back. Nampak? Sebelum Real Madrid yang orang sebut Team of the Century tu, dia dah menang UCL betul-betul kan? Milan dah buat dah. Sebelum tu kalau kau rewind jauh lagi sikit, Nottingham Forest pun dah buat dah. AC Milan orang paling gerun waktu Fabio Capello. Dia pegang time tu memang semua orang goyang. Season Shampoo 1, Shampoo 2, dia menang Liga tanpa ada satu game pun kalah. Sebab tu orang panggil Milan time tu Invincibles. Yang ni real Invincibles. Setakat menang 49 game unbeaten, kalau setakat 44 game tak kalah, jangan sembang kata kau tim hebat. Kalau kau faham lah aku cakap pasal tim mana. Tim ni Invincible sebab lepas tu dia masuk 3 final European Cup turut-turut.
Tapi palat, daripada 3 tu, dia menang season 93-94 je. Time tu dia beat Barca kalau tak silap aku. Time tu ramai tak expect Barca kalah sebab key player Milan macam Franco Baresi, John Pierre Papin, Van Basten tak main game tu. Barca pula time tu ada Hristo Stoichkov, ada Romario tengah on form. So memang tak expect game tu tiba-tiba Milan out of nowhere menang 4-0. Tahun 94 bagi aku lah, lepas aku dah baca-baca, 94 consider besar gila untuk Paulo Maldini. Sebab lepas menang UCL, dia masuk final World Cup. Tu yang duduk Ballon d'Or nombor 3 belakang Stoichkov dengan Roberto Baggio. Untuk FIFA Player of the Year Award, dia duduk tempat kelima. Tapi masa tahun seterusnya, tahun 95, dia duduk tempat kedua. Kalah dengan player yang join AC Milan lepas tu, George Weah. Okey, aku saja nak tambah. Aku rasa korang dah tahu kot. George Weah tu sekarang Presiden Liberia tau. Maksudnya daripada bola sepak, dia dah jadi abah dah dekat Liberia. Alright, tu kira baguslah perjalanan hidup dia. Season 96-97, time tu Baresi dengan Mauro Tassotti dah pencen. Paulo Maldini official jadi kapten Milan. Time tu, tapi masalahnya time tu Milan drop. Kalah final Piala Super Itali, kantoi kat group stage untuk ECL. Daripada tahun 97 hingga tahun 2000, banyak benda yang jadi waktu Paulo Maldini jadi kapten. Duduk bawah sekali kat group stage UCL, Serie A nombor 6. Tu yang ada sampai main tahap UEFA Cup je, kau tahu tak? Time tu tak ada Europa League lagi. UEFA Cup je orang panggil. Masuk 2001, dah tolak tepi, tolak 3-4 tahun lepas tu. Masuk 2001, baru start revolusi baru kat Milan. Time ni dah start bawa Ancelotti. Okay, aku rasa korang pun dah start follow kot. Yang mana umur bebe aku dah start follow lah time tu. Tak ada major achievement awal-awal, tapi dah nampak progress. Serie A nombor 4. UEFA Cup sampai semifinal. Bila Ancelotti sampai, dia dah start pairingkan Paulo Maldini dengan Nesta. Lepas tu dengan Alessandro Costa Curta dengan Cafu. Lepas tu top up dengan kereta kebal Belanda, Jack Stam. Jack Stam kau kenal, muka Baragas tau. Tu yang finally Maldini menang first Coppa Italia. Lepas tu dia terus dapat appearance ke 500 untuk Milan. Gila, 500 kali kau main untuk kelab kau. Tak benar. Final UCL 2002-2003, rare. First time final libatkan 2 tim Itali. Time tu Milan jumpa Juve. Nak jadi cerita, masa dia menang UCL 2003 tu, betul-betul 40 tahun lepas Cesar Maldini, bapak dia yang tadi aku cakap, menang UCL juga dengan Milan. Dua-dua as a captain, dua-dua game tu main kat England. Tapi ada juga player lain yang anak beranak dah menang UCL. Contoh lain macam Charles Busquets dengan Sergio Busquets. Okey, maksudnya sebelum Paulo Maldini dengan bapak dia dah ada player lain buat. Game final UCL tu, Maldini jadi man of the match, terus ada dalam UEFA Team of the Year. Kau bayangkan time tu umur dah berapa. Masa 4 tahun lepas tu, dia lead Milan masuk lagi 2 final. Satu yang masa kalah kat Istanbul tahun 2005. Tu takkan kau tak tahu yang orang bangga-bangga. Yang tu lah, yang 2005 tu. Lagi satu kat Athens. Time tu menang. 2007. Jumpa tim sama juga. Maldini jadi kapten paling tua League Trophy UCL masa tu, umur 38 tahun. Kau bayangkan, total up dalam karier dia, main 8 final pentas Eropah paling besar. Tapi kau imagine, umur 38 still ada dalam UEFA Team of the Year. Masa tu tahun 2007. Kau bayangkan, umur 38 siut. Cerita dia, lepas dia dah tapau game 900 dengan Milan, pencen tahun 2009. Game last dia sebenarnya untuk Rossoneri, dia kalah 3-2 dengan Roma. Tapi sebab dia legend, fans kat Roma tu siap buat standing ovation lagi untuk dia. Masalahnya, dia punya game last tu away. So, fans-fans Ultras Milan ni bengang dan protes sebab dia pencen last game kat away. So, nak jadi cerita, yang betul punya last game masa lawan Fiorentina, main kat Milan. Sebelum tu, jersey nombor 6 Baresi je yang Milan simpan. Tapi lepas Paulo Maldini pencen, jersey nombor 3 dia pun orang simpan juga. Maksudnya bukan orang, maksudnya Milan simpan juga. Tunggu anak dia main senior team Milan, baru boleh sarung jersey tu. Tapi so far, kalau tak silap aku Daniel Maldini tu dia main dia pakai jersey nombor 98 tau. So aku rasa belum layak lagi kot. Milan takut bagikan, tiba kalau member pisang tak jadi apa gak. Cerita karier international, Paulo Maldini ni start karier international dia masa 1986. Dia start, bapak dia yang panggil masuk skuad Under 21. Tak lama lepas tu, dia terus dapat status naik juara Euro Under 21. 2 tahun lepas tu, dia terus join senior team. World Cup 1990, dia main dalam semua game. Tapi luck tak ada. Dia orang duduk nombor 3 je. Tapi 4 tahun lepas tu, dia tebus balik dia punya frust. Masuk final World Cup 94 kat Amerika. Tapi time tu bukan dia buat lawak. Yang buat lawak Roberto Baggio. Penalti tenang tinggi kan. Kau tengok game yang final lawan Brazil tu. Tapi personally, kalau kau tanya aku Kalau kau tanya aku untuk Paulo Maldini, kira dia puas lah. Yelah, kau bayangkan tahun tu dia duduk dalam team of the tournament. Sama achievement macam bapak dia buat masa 1982 dulu. So semua yang bapak dia buat, kejayaan yang bapak dia buat, dia dah buat, kau bayangkan. World Cup 98, dia orang kantoi kat kuarter. Tapi apa yang pedih, dia orang kalah dengan France through penalti tau. Dah lah France juara time tu. Lepas tu untuk 3 kali untuk dalam World Cup, Itali kalah penalti. 2 tahun lepas tu, Maldini lead team pergi final Euro 2000. Tapi tu lah, tahun 98 dengan 2000 kan memang France tengah peak. Itali kalah final dengan France. Lagi sekali. Maksudnya 98 dia kalah kuarter, Euro dia kalah final 2000. Walaupun yang lagi pedih, Euro 2000 tu, Itali bolos 2 gol je sepanjang tournament. Tak kau bayangkan, kau bolos 2 gol tapi kau tak juara. Apa tu? Barai tau.
Kalau kau tanya aku, cara Paolo Maldini ni pencen kat international level, tak best lah, tak cun lah. Dia umum retired lepas Itali out daripada World Cup. Kalah dengan host Korea Selatan. Semua orang tahu kot game yang lawan Korea tu ref punya palat macam mana. Dia pencen dengan status 23 penampilan World Cup, pernah layak final untuk World Cup dan juga Euro. Cuma sedih, time Itali menang World Cup 2006, dia dah pencen. Sayang. Sebab itu semua best-best bawah dia kan semua. Tapi ramai juga yang tak sedar, Paolo Maldini ni dia banyak reject benda-benda besar dalam hidup dia. Contoh, tolak offer Marcelo Lippi untuk buat testimonial match dengan Itali masa friendly game lawan Ireland Utara. Apa sebab dia reject? Dia cakap dia just nak main Itali untuk game official. Tapi bagi aku bongok kan. Kau main je lah, ada orang dah bagi main kan. Lepas tu dia tolak Chelsea punya offer pula waktu lantik Ancelotti jadi manager. Patutnya time tu dia jadi assistant. Okay, tu bagi aku tak ada hal lah. Itu ikut kau lah sebab dia sayang Milan kot kan. Paolo Maldini ni, dia pun pernah try out dalam sukan lain tau. Dia pernah main tenis and join tournament yang ada dalam kalender ATP. Tapi, benda tu tak lama. Dia tak silap aku, dia main sekali, kalah, lepas tu dah terus pisang. Cuci tangan terus. Tahun lepas, dia buat comeback untuk Milan. Time tu dia pegang jawatan pengarah pembangunan dan strategi sukan. Tapi, tak sampai setahun lepas tu, dia replace Leonardo as a technical director sampai sekarang. So, bagi aku, Paolo Maldini ni memang consider lambang art of defensive lah. Itali ada ramai defender legend tau. Macam Cannavaro, Nesta. Tapi bagi aku Maldini ni kira dia orang punya mentor lah senang cakap. Dia punya tok guru lah. And even Itali menang World Cup 2006 macam aku cakap tadi, consider kredit juga untuk Maldini. Sebab 4-5 tahun sebelum tu, player-player yang menang World Cup 2006 tu, semua tu ada dalam squad yang Maldini jadi captain. So memang kira anak-anak buah dia lah. Kira adik-adik dia lah. Cerita pasal Paolo Maldini, kepala aku pun dah miong sebab cerita pasal Maldini. Kau bayangkan benda dah berapa tahun orang pencen daripada tahun 80-an dia main bola. Aku baca macam-macam, kepala aku dah miong. So, tak nak cakap banyak. Korang make sure komen kat bawah nama player yang korang nak aku borak. Tak kisah legend ke ataupun still main ke. Come on. Komen tau.